أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir maupun batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan tetapi menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Muslimin muslimat yang dimuliakan, perkara yang ingin saya jelaskan pada malam ini untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripadanya ialah berkenaan dengan persoalan tauhid. Tauhid menurut kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pertama sekali seperti yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperakukan Islam sebagai agama. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah agama Islam. Jadi satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Tidak ada yang lain daripada itu. Dan agama Islam ini perlu kita fahami bahawa ialah agama yang dianuti dan disebarkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sekalipun dengan nama yang berbagai-bagai menurut zaman mereka itu. Jadi, para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, sejak daripada Nabi Adam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mereka bawa, yang mereka anuti dan mereka sebarkan kepada umat manusia ini adalah Islam. Islam dengan arti isi kandungannya itu adalah isi kandungan yang sama.
Sekalipun dari segi nama mungkin ada perbezaan menurut bahasa. Menurut bahasa Nabi-Nabi yang terdahulu itu. Tetapi hakikatnya sama, iaitu agama Islam. Dan agama inilah yang dipesan oleh Nabi SAW supaya kita menjaganya dengan baik. Kenapa? Kerana itulah yang memberi nilai kepada diri manusia. Manusia tanpa agama seolah-olahnya bukan manusia lagi. Manusia tanpa agama, dia sama taraf dengan hidupan-hidupan yang lain. Ada yang berkaki 2, yang berkaki 4 dan sebagainya. Sama taraf dengan itu. Maka di sinilah perlunya kita menjaga agama ini. Maka sebab itu Nabi memperingatkan kepada para sahabat dengan peringatan yang bersungguh-sungguh. Dengan gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi, gaya bahasa yang menunjukkan kepada kesungguhan. Dinaka, dinaka. Dari segi bahasa Arab ni, ungkapan Nabi ini mengandungi pengertian kesungguhan. Jaga sungguh-sungguh. Dinaka, dinaka. Jaga sesungguh agama. Jaga sungguh-sungguh Nabi. Kenapa demikian? Gaya bahasa ini menunjukkan bahawa perkara ini mungkin manusia ada yang mengambil ringan, ada yang mengambil mudah, ada yang meletakkan perkara ini sebagai perkara sampingan dan sebagainya. Maka Nabi berpesan dengan gaya bahasa yang disebut sebagai uslub al-ighra' wa tahzir. Dinaka, dinaka, jaga agama. Lalu Nabi mendekatkan akal kita untuk faham kenapa kita perlu menjaga agama. Innama huwa lahmuka wa damuka, kata Nabi. Kerana sesungguhnya agamamu itu adalah daging dan darahmu. Yani agama nisbah kepada manusia ni seumpama daging dan darah kita. Jadi berarti bila manusia itu tidak ada agamanya, seolahnya dia bukan manusia lagi. Kerana tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya, bukan manusia. Itu pesan Nabi kepada kita. Kemudian selanjutnya Nabi menuruti dengan bagaimana kita nak mendapatkan agama ini. Setelah Nabi beri peringatan kepada kita supaya jaga agama ini, jaga betul. Kerana dia adalah merupakan naluri manusia, dia adalah merupakan intipati diri manusia ini. Yang mana kalau agama ni tidak ada pada manusia, berarti manusia itu bukan lagi manusia yang sebenar. Dia sudah bertukar taraf yang sama taraf dengan hidupan-hidupan lain, seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran yang lain, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang ternak lagi. Baik, kemudian di penghujung riwayat ni, pesan Nabi ni, Nabi memberikan kita satu kekunci untuk kita fahami baik-baik dan jaga baik-baik, iaitu dari mana sumber agama ini yang perlu kita ambil. Nabi memberikan kita pesan ni. Sumbernya. Dari mana kita nak ambil agama ni? Yang Nabi sebut sebelum tu, Nabi suruh kita supaya jaga-jaga. Berhati-hati. Kerana dia penting untuk diri manusia. Maka Nabi beri pedoman kepada kita tentang sumbernya. Dari mana kita nak ambil. Lalu kata Nabi, Khuziddin. Kenalah kamu perhatikan, kamu tilik, kamu siasat, kamu renungi. Fanzur amman ta'khuz, kata Nabi. Yani kau perlu meneliti, perlu menyiasat, perlu menyelidik dari siapa agama ini yang kau ambil. Sumbernya. Dari siapa orang yang patut kau ambil agama. Jadi Nabi memperingatkan kita tentang sumber pengambilan agama ini. Kerana sumber yang salah
boleh membawa kepada penghayatan yang salah, kefahaman yang salah, keyakinan yang salah, amalan yang salah. Maka sebab itu Nabi peringat kepada kita supaya perhatikan dari mana sumbernya. Lalu Nabi memberikan satu pedoman kepada kita. Ciri umum tempat pengambilan agama ini, maka Nabi kata, Khuziddin anil ladzina istaqamu. Maka ambillah agama ini daripada orang-orang yang istiqamah. Orang yang tetap lurus perjalanan agamanya, zahir dan batinnya. Lurus perjalanan agama. Wala ta'khuz, kata Nabi, anil ladzina mal. Tapi jangan kau ambil agama ini daripada orang yang menyimpang, yang tidak istiqamah penghayatan agamanya, zahirnya maupun batinnya. Jadi kekunci kepada sumber untuk kita ambil agama ni yang Nabi beritahu ni tentang istiqamah. Orang yang menghayati agamanya secara istiqamah, lurus perjalanannya, tetap perjalanannya, istiqamah zahirnya dan batinnya. Maka demikianlah pesan Nabi tentang kepentingan agama ini. Dan kemudian para ulama kita telah membahagikan agama ini kepada 3 bahagian besar untuk memudahkan kita faham. Sekalipun pembahagian ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW sendiri dalam bentuk yang khusus, tapi dilakukan oleh para ulama. Namun pembahagian ulama ini ada dasar dan rujukannya, ada sandarannya. Maka kesimpulannya, para ulama kita ini yang telah membahagikan agama kepada 3 bahagian ini, iaitu mereka pertama sekali mereka bahagikan kepada akidah, yang kedua kepada syariat ataupun fiqh, yang ketiga disebut sebagai akhlak ataupun tasawuf. Inilah 3 bahagian besar ilmu keagamaan kita. Daripada ketiga-tiga bahagian inilah bercabang-cabanglah bahagian-bahagian yang tertentu. Jadi yang pertama itu berkait dengan akidah dan keyakinan. Sesuatu yang perlu kita yakini, yang kita percayai. Dan cabang-cabangnya sangat banyak. Maka semua ini dinamakan akidah. Yang kedua yang dinamakan fiqh atau syariat, iaitu amalan. Iaitu amalan-amalan yang perlu kita laksanakan sebagai seorang Muslim. Amalan-amalan yang perlu ditegakkan, yang perlu dilaksanakan oleh Muslim, sama ada secara individu atau secara berkelompok, berjamaah atau bermasyarakat, bernegara dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai fiqh atau syariat. Praktis amalan-amalan. Dan bercabang daripada perkara ini dengan cabang-cabang yang sangat banyak. Melibatkan hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalat, bergaul dengan sama manusia, hubungan nikah kahwin, munakahat, dan cabang-cabangnya lagi. Persoalan ekonomi, persoalan siasah, persoalan daulah, bernegara dan sebagainya. Itu cabang-cabang semua. Cabang-cabang hukum-hukum berkaitan dengan fiqh dan syariat. Kemudian bahagian yang ketiga adalah bahagian tasawuf, bahagian akhlak, bahagian jiwa manusia. Iaitu bahagian yang menyentuh secara khusus tentang hubungan diri manusia dengan penciptanya. Penghayatan agama yang melibatkan jiwa manusia. Bagaimana manusia itu berhubung dengan penciptanya. Itu bahagian itu dinamakan sebagai tasawuf ataupun akhlak, dan bercabang daripadanya cabang yang bermacam-macam, termasuklah akhlak dan berbagai-bagai jenis lah, berbagai-bagai cabang lagi lah yang timbul daripada ilmu tasawuf. Jadi inilah 3 bahagian besar agama kita yang telah dibahagikan oleh para ulama kita. Maka yang saya nak fokuskan sedikit pada malam ini adalah bahagian yang pertama itu, bahagian akidah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan akidah?
Akidah ni, kalau kita tengok asal perkataan akidah ni, daripada asal perkataan Arab dia tu, dia ada kaitan dengan perkataan yang disebut sebagai uqdah. Uqdah ni simpul lah. Simpul. Kalau tali kot, kita sipu tali. Daripada perkataan ini menjadi akidah. Jadi apa artinya? Iaitu apa yang kita faham daripada perkataan simpulan, tali sipu. Sipu tali ni supaya tak terlucut. Supaya kemah. Kemah dan tak terlucut. Sebab tu orang sipu, orang ikat. Orang ikat, orang sipu-sipu tu supaya apa? Ia tak geruk. Dia pegang kemah, ia tak terlucut. Ia tak cabut. Maka demikianlah daripada perkataan ini, asal ini membawa kepada timbulnya istilah akidah. Iaitu pegangan yang kukuh. Kepercayaan yang kukuh dalam hati kita ni yang tidak dapat digoncangkan. Yang tidak ada sedikit pun keraguan. Sebab itu dalam akidah kita ni, pertama sekali dia merupakan suatu keyakinan yang pasti. Pasti dengan erti tidak ada sedikit pun keraguan. Keraguan ni sama ada, keraguan ni pula di banyak peringkat ragu. Ulama-ulama kita telah menyebutnya sebagai syak, zon dan waham. Menurut keraguan, peratusan keraguan tu sama ada 50-50 antara percaya dengan tak, panggil syak. Ataupun berat percaya tapi ada juga sikit-sikit ada apa nak percaya ragu, itu zon. Ataupun banyak tak percaya daripada percaya, panggil waham. Semua ni ada unsur keraguan berada. Maka akidah, pastikan akidah ni tak ada unsur-unsur. Kerana asal akidah yakin. Sepenuhnya yakin. Baik. Keyakinan ini ada kaitan dengan dalil. Ada kaitan dengan dalil. Baik kita yakin itu atas dasar apa? Sebab apa kita yakin? Kerana sudah tentu ada dalil dia. Bila sebut yakin ni, dia berkait dengan dalil. Dan dalil ini, ulama-ulama kita membahagikannya kepada dua. Dalil syar'i. Yang kedua, dalil akli. Dengan dalil inilah, kita memperoleh status yakin. Kerana ada dalil. Mana-mana pegangan yang tidak ada dalil, tapi yakin, maka itu dinamakan taklid. Kalau tak ada dalil, dia jadi ragu. Itu bukan akidah, ragu. Tapi kalau dia yakin juga, maka keyakinan itu panggil taklid. Yakin-yakin sungguh, tapi tak ada dalil. Itu dinamakan taklid, ikut-ikutan. Dan ulama kita ni berbeza pandangan dalam menilai keyakinan jenis ikut. Yakin-yakin sungguh, tak kocak. Percaya ada Tuhan. Percaya kepada adanya Nabi Muhammad SAW, tapi tak tahu benda. Dalil tak ada sikit abuk pun dalil. Tapi percaya tak ragu. Jenis ni orang panggil taklid. Maka ulama khilaf tentang mereka ni. Sebahagian mereka mengesahkan, menerima. Maksudnya dia termasuk sebagai perkara yang boleh diterima pakai. Dan itu pun bergantung kepada orang. Kalau orang tu memang dia tidak ada kemampuan untuk belajar, cari dalil, maka sesat, boleh diterima. Tapi kalau dia mampu belajar tapi tak pergi belajar juga, dia berdosa kerana tak belajar tu. Tapi tetap diterima atas keyakinan dia tu. Walau bagaimanapun ada segolongan ulama yang tolak iman jenis ni. Sekalipun dia yakin tapi tak ada dalil, maka ditolak. Jadi perkara ni khilaf antara ulama. Tak apalah khilaf. Cuma nak kabarnya yakin. Baik, yakin ini bila sebut yakin sudah tentu kerana dia ada dalil. Bila tak ada dalil dia jadi taklid. Kalau yakin juga tak ada dalil, taklid lah pun. Khilaf. Jadi sekarang yang kita nak ni bahawa akidah kita mesti yakin. Yakin tu ke mana? Kerana ada dalil. Maka dalilnya ada dua. Yang ulama kita telah membahagikannya kepada dua. Iaitu dalil syar'i, dalil syarak ni, dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua dalil akal yang menguatkan. Jadi dalil yang utamanya adalah dalil syarak ni. Dalil syarak, Quran dan hadis. Itu dalil utamanya. Kemudian dalil syarak ni diperkuatkan dengan dalil akal. Dalil logik kita berfikir. Jadi inilah yang meletakkan keyakinan kita sebagai yakin
Kepercayaan kita yakin sebab apa? Kerana ada dalil. Mana? Kenapa percaya ada Tuhan? Kerana disebut, Allah Ta'ala sebut, ada dalil ayat Al-Quran sebut. Al-Quran. Allah Ta'ala tu Maha Esa, tidak ada Tuhan yang kedua, yang ketiga. Kan disebut Qul huwallahu ahad. Sama ada kita ingat ayat ataupun tak ingat ayat, ataupun tahu ayat tu ada tapi tak pernah ingat, itu bergantung pada masing-masing. Tapi yang penting dia tahu bahawa ada dalil dia tu. Mungkin hak tak mengaji, hak tak belajar bahasa Arab, mungkin payah hari nak ingat, tapi dia tahu ada ayat yang sebut gini-gini, yang maknanya begini-begini. Itu pun sudah memadai. Kemudian diperkuatkan lagi dengan dalil akal. Tuhan tu ada mana dalil dia, akal kita menetapkan sesuatu benda ni mesti ada tukang buat dia ni. Maka alam semesta ni begitu juga, mesti ada tukang buat dia tu. Sebagaimana yang berlaku kepada orang Arab Badui. Disahkan keimanan itu atas jalan apa benda. Apabila dia tengok tai unta, dan kadang dia tak tengok pun unta. Tengok tai unta je. Tapi akal dia menetapkan mesti ada unta. Keyakinan dia menetapkan mesti ada unta ke mana-mana pun. Sekalipun tak nampak depan mata. Lalu dia mengkiaskannya kepada alam semesta ni. Maka bila ada alam ni, mesti ada tukang buat dia. Ada yang punya dia tu. Itu pun sudah cukup. Demikianlah perkara-perkara lain yang berkait di situ. Jadi, kesimpulannya bahawa akidah kita ni asasnya yakin. Tidak ada syak, tidak ada zan, tidak ada waham. Dah yakin tu atas dasar apa? Dalil tadi. Sama dalil syara' ataupun dalil akal secara mudah, secara ijmal. Adapun secara perincian itu bukan lagi menjadi kewajipan fardu ain lah. Cara tafsir huraian yang dalam tu tak. Secara simple itu sudah memadai. Yang penting kita percaya itu ada asasnya, ada dalil. Itulah yang meletakkan kepercayaan kita, akidah kita, tauhid kita itu dikira sebagai yakin kerana ada dalil. Baik, kemudian ulama-ulama kita pula telah membahagikan akidah ni, keyakinan-keyakinan yang perlu kita yakini ni kepada 3 bahagian besar. Dia pecah akidah kita ni kepada 3 bahagian besar. Satu, bahagian ketuhanan berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat-sifat dia tu. Itu dipanggil sebagai ilahiyah. Yang kedua, iaitu tentang kenabian, tentang Nabi Muhammad yang terakhir, dimulai Nabi Adam AS, celah-celah tu banyak lagi Nabi-Nabi yang lain. Siapa ni Nabi ni, siapa dia, dan persoalan yang berkait, semua tu orang panggil nubuwah, bahagian kedua. Bahagian yang ketiga, yang dinamakan sebagai sam'iyat, yang ni keyakinan perkara gaib, perkara-perkara gaib yang wajib kita percaya, yang memang tidak ada jalan kita nak percaya benda tu kecuali semata-mata kita dengar menerusi wahyu, menerusi yang diberitahu oleh para nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya bahawa akidah kita ni, umat Islam ini secara umumnya perlu ada 3 bahagian besar. Perlu ada 3 bahagian besar. Satu berkaitan dengan ketuhanan, yang kedua berkaitan dengan kenabian, yang ketiga berkaitan dengan sam'iyat. Sam'iyat ni macam saya sebut tadi, perkara gaib yang wajib kita percaya. Percaya kepada adanya azab kubur, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada adanya syurga dan neraka, percaya kepada para malaikat, percaya kepada perkara-perkara gaib yang lain. Semua itu dimasukkan di dalam sam'iyat. Jadi kesimpulan yang ingin saya perkuatkan lagi, bahawa keyakinan-keyakinan yang perlu ada pada setiap Muslim ini mesti ada 3 bahagian. Percaya kepada ketuhanan Allah, ilahiyah namanya. Percaya kepada kenabian, yang mencakupi persoalan kenabian, nabi-nabi terdahulu, dan sebagainya itu, cabang-cabang dia itu panggil nubuwah. Dan yang ketiga tentang sam'iyah, keyakinan-keyakinan terhadap perkara gaib. Jadi saya beritahu pelang-pelang kasar ni supaya kita tahu ruang lingkup akidah kita. Kita tahu kat mana kita hak dak nampak lagi ni, hak kurang lagi ni. Pergi mengajilah bahagian tu. Kat mana hak kita rasa keliru lagi ni, hak dak apa jelas ni. Pedalanglah bahagian tu. Itu tujuan saya lalu. Saya rekod jauh sikit malam ni. Baik.
Jadi bila ulama kita telah membahagikan akidah tu kepada 3 bahagian, ilahiyah, ketuhanan tentang nubuwah, kenabian, dan sam'iyah tentang perkara gaib, maka yang pertama tu iaitu tentang ilahiyah, ketuhanan. Oh, inilah tajuk sebenarnya. Rekod jauh. Tentang ilahiyah ni, supaya kita tahu apa yang kita bicarakan malam ni duduk kat mana. Tu je saya rekod jauh ni. Macam nak masuk cari surah ni juga tadi tu. Nak jumpa cari jalan. Supaya kita tahu kita duduk ni kat mana. Sekarang saya dah tahu duduk mana. Duduk Jepun ke mereka dah tahu. Sebab kita dah kenal Molek. Supaya kita tahu duduk kat mana ni. Kita nampak dah pada. Demikianlah agama kita. Jadi persoalan yang saya nak sebut sikit malam ni tentang tauhid. Mungkin tajuk sikit lepas syak masa tambah panjang. Mungkin 10-15 minit tajuk kita je lah. Tentang tauhid. Apa arti tauhid? Tauhid ini secara mudahnya iaitu kita mengesahkan. Apa artinya? Kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itu tentang makna mudah tentang tauhid. Kita yakin bahawa Allah sajalah, tak ada yang lain lagi dah. Dengan arti bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu makna umumnya tentang tauhid. Baik, apa kepentingan tauhid ini? Sebelum kita pergi apa isu-isu yang saya nak sebut sikit. Apa kepentingan tauhid ini? Tauhid ini adalah intipati ajaran para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Intipati dia. Seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia ni sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dia, intipati ajaran dia tu yang dibawa oleh semua mereka ini adalah tauhid. Intipati sekali. Kita fahamlah intipati ni apa benda. Intipati ni kalau air kau kalau susu kau orang panggil mentega dia. Intipati dia tu paling penting sekali. Kalau kita satang kau berapa boleh minyak. Saripati dia tu. Maka demikianlah tauhid ini adalah intipati ajaran para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah. Tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia kecuali ajaran dasar ajarannya itu adalah tauhid, iaitu mengajak manusia supaya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ajarannya. Dan inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat itu. Jadi setiap umat ini, umat manusia ini banyak umat manusia. Kami telah utuskan pada setiap umat ini seorang rasul. Ada je rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka ini. Sebab itu kalau orang tanya kita jumlah rasul ni berapa, khabar 25 tu salah. Salah jawapan tu. 25 tu yang wajib kita tahu. Saja je selang-selang bila lama benda-benda gini ni, kakak-kakak gini ni, bila lama kita dah main, lama-lama jadi bela. Jadi bila orang tanya kita gamang sekejap. Gamang padahal kita mengaji sama dah. Tapi bila kita dah celah gini ni, lama-lama jadi dah ingat sekarang. Bukan dah ingat, jadi kabur. Jadi orang tanya soalan nampak senangnya. Nabi ni rasul ni apa orang? Jadi kita pun jadi kanjar. Kita peringat balik. Jadi bila Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul di antara mereka ni. Umat manusia ni banyak. Maka sebab itu jumlah mereka ini tidak dapat diketahui secara pasti. Cuma adalah ulama menyebut kerana ada dalil dalam jumlah yang tertentu. Tapi bukan 25. 25 itu adalah rasul-rasul yang perlu kita tahu secara tafsiri, detail sikit. Kita kena belajar tahu.
25. Sedangkan hakikat sebenar, orang-orang yang dipilih menjadi Rasul, yang diwahyukan kepada mereka, yang diperintahkan supaya menyampaikan dakwah kepada umat manusia ni, jumlah mereka itu sangat ribuan orang. Ramadan. Baik, apa intipati seruan mereka? Ani'budullah, yakni beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah kezaliman, jauhilah syaitan, jauhilah syirik. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah syirik, jauhilah setan dan seumpamanya itu. Jadi ayat ini menyebut intipati ajarannya adalah supaya beribadah mentauhidkan Allah, iaitu meyakini keyakinan, iaitu meyakini keesaan Allah, dan juga memfokuskan ibadah, menumpukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intipati tauhid. Meyakini ketuhanan Allah, bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengabdikan diri kepadanya semata-mata, tidak kepada yang lain lagi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita intipati daripada ajaran para Nabi dan Rasul yang jumlahnya ratus ribuan orang ni, yang tidak terhad jumlahnya sangat ramai ni, yang tidak dinyatakan, sebahagiannya disebut, sebahagian tidak disebut dalam Al-Quran. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebahagiannya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, sebahagiannya kami tidak ceritakan kepadamu. Jadi jumlahnya sangat ramai. Tapi intipati ajaran mereka satu, tauhid. Meyakini keesaan Allah, bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepentingan tauhid ini, pertama sekali dia adalah intipati ajaran para Nabi dan Rasul. Yang kedua, dia adalah lesen untuk kebahagiaan akhirat. Saya nak ambil mudah-mudah kepentingan tauhid. Dia adalah syarat utama kepada kebahagiaan akhirat. Syarat utama, syarat asal. Kalau kita periksa kat SPM lah, tak ada SPM, tak ada lah. Lulu orang lain pun SPM dah lulu biar lain. Bahasa mudah. Jadi tauhid ini syarat asasi kepada kebahagiaan akhirat. Maksudnya kalau tidak ada tauhid ini, berarti tak ada ruang lah. Akhirat memang kecelakaan untuk selama-lamanya. Dan ini berdalilkan, disebut dalam Al-Quran, mangkana, disebut dalam hadis Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, yakni keyakinan tauhidnya, ada keyakinan tauhidnya, dah rosak keyakinan tauhidnya itu, dakhalal jannah, jamin syurga. Pasti dia akan jamin syurga, terjamin syurga. Jadi tauhid ini adalah kepentingannya, dia adalah syarat asasi kepada kebahagiaan hidup selepas mati kita. Maka sebab itulah saya nak sebut dua tu ya, kepentingan, tak banyak. Nak sebut isu sikit. Maka sebab itulah Nabi beritahu fenomena akhir zaman akan berlaku di akhir zaman ni. Fenomena dia mukmin, dia pagi dia mukmin, petang dia kafir. Dan terbalik, petang dia mukmin, pagi dia kafir. Jadi antara iman dan kufur ni silih berganti, bertukar-tukar. Bahawa keadaan ini berkemungkinan dengan makna salah satu huraian, apa erti pagi beriman, petang kafir, petang pula beriman, pagi pula kafir. Huraiannya itu dihuraikan ulama kita macam-macam lah. Ada yang mengaitkan kufur di sini sebagai kufur nikmat. Jadi kalau kufur nikmat itu dosa lah. Dan sebahagiannya memahaminya sebagai kufur akidah, rosak akidah. Disebabkan kerana bermacam-macam lah, menyebabkan akidah manusia ni kadang-kadang jadi rosak. Boleh jadi macam-macam, tak kira lah. Kekufuran tadi tu yang Nabi sebut, pagi lain, petang lain. Antara iman dan kufur ni sama ada kufur nikmat ke ataupun kufur keyakinan ke, tak kisahlah. Tapi nak beritahu bahawa itulah fenomena akhir zaman yang akan berlaku. Maka sebab itulah Nabi sentiasa berpesan kepada kita supaya sentiasa kita mengucapkan kalimat yang akan mengembalikan, mentajdidkan iman kita. Itulah yang Nabi pesan kepada sahabat. Jaddidu imanakum, tajdid imanmu itu, baharui imanmu itu.
Sehingga sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami nak tajdid iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjelaskan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kau selalu mengucapkan kalimat ini sebagai sebati, sebagai menjadi sebati dengan diri. Tertanam teguh dalam akal, dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, kalimat la ilaha illallah dan segala isi pengertiannya, segala isi pengertian dan rahsianya tertanam teguh di dalam qalbu kita dengan cara mengucapkan kalimat ini dan memperbanyakkan. Itu pesanan. Baik, itu berkait dengan kepentingan. Baik, isu yang saya nak sebut bahawa tauhid menurut Ahlus Sunnah, dalam pembahagian ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bahagikan tauhid kepada 3 bahagian. Atas setengahnya pecah kepada 4. Tak apalah, 3 part pun tak apalah. Pertama sekali mereka namakan sebagai tauhid zat. Yang kedua mereka namakan sebagai tauhid sifat. Yang ketiga mereka namakan sebagai tauhid af'al. Adapun tauhid asma itu setengahnya tu membahagikan yang keempat, setengahnya tu mereka mengabaikan tauhid yang asma ni kerana asma ni berangkumi ketiga-tiga ni sekali. Kita ambil 3 tu. Tauhid zat, tauhid sifat dan tauhid af'al. Baik. Inilah pembahagian tauhid dalam kerangka tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampak je simple, tapi bila kita hurai kita akan nampak macam-macam masalah timbul. Macam-macam isu akan timbul daripada pembahagian ini. Baik, apa erti tauhid zat? Iaitu kita meyakini keesaan zat Allah dengan erti tidak ada yang maha wujud yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Yakni yang wujud yang sebenar-benarnya. Dan wujud yang sebenar-benarnya itu wujud yang macam wujud yang tidak ada permulaannya, yang kita sebut sebagai qidam. Wujud yang tidak ada pengakhirannya, yang kita sebut sebagai baqa. Wujud yang tidak berhajat kepada yang lain, tidak berhajat kepada pencipta, tidak bergantung kepada itu lain, tidak berhajat kepada sesuatu apapun yang dinamakan, yang kita namakan sebagai qiyam bi nafsi. Wujud yang tidak menyerupai segala makhluknya, yang dinamakan sebagai mukhalafatuhu lil hawadis. Wujud yang maha esa, tidak ada yang kedua, yang ketiga tidak ada, yang dinamakan sebagai wahdaniyah. Itu antara ciri-ciri wujud yang sebenar. Jadi tauhid zat ini kita meyakini bahawa kewujudan yang sebenar-benarnya, yang memiliki ciri-ciri itu, yang tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya, tidak berhajat kepada suatu jua apapun, tidak menyerupai sesuatu yang maha esa, hanyalah wujud Allah. Nanti kalau kita perincikan lagi, dia akan pecah banyak lagi cabang-cabang. Saya nak ambil umum, saya nak ambil sedua je masalah, sikit masa dah. Perinciannya itu dengan dalilnya, masalah isunya macam-macam lagi pecah. Adapun yang kedua tentang tauhid sifat, iaitu kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang disebut sebagai sifat ma'ani, yang antaranya 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yani Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat maha kuasa, sifat kudrat yang kita namakan sebagai kudrat. Kemudian bersifat maha berkehendak menentukan segala kejadian. Dia tidak terpaksa, dia buat ikut kehendak dia, semata-mata kehendak dia, yang kita namakan iradat. Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya, yang kita namakan sebagai ilmu. Tuhan yang maha melihat segala-galanya, yang disebut sebagai basar. Tuhan yang mendengar segala-galanya, yang disebut sebagai sama. Tuhan yang dapat berbicara dengan tidak dapat memberitahu, dapat menyuruh, dapat melarang dan sebagainya, yang disebut sebagai kalam. Tuhan yang maha hidup, yang bersifat dengan sifat-sifat ini dikatakan Tuhan itu yang maha hidup, yang dikatakan sebagai hayat. Ini antara ibu-ibu sifat, ibu-ibu.
Maka sifat-sifat kesempurnaan yang lain itu adalah cabang-cabang. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak ada batas, dan suci daripada segala sifat kekurangan yang tidak ada batas. Lawan bagi sifat kesempurnaan. Jadi kalau ada orang soal kepada kita, sifat Tuhan tu berapa 20, jawapan tu tak betul. Tak betul. Sebab apa? Kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala tu banyak. Cuma 20 tu antara yang perlu kita pelajari secara detail. Kerana disebut dengan nas-nas yang jelas dalam Al-Quran. Kalau kita kena belajar 20 ni, kalau kita kena belajar dengan detail sikit. Tapi keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Jadi apa arti tauhid sifat? Kita meyakini bahawa tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Tidak ada yang maha berkehendak dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak ada yang maha mengetahui yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak ada yang melihat yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak ada yang mendengar yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak ada yang berkata-kata yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak ada yang maha hidup yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu adalah intipati kepada tauhid sifat. Daripada perkara ini bercabang-cabang isunya, bermacam-macam lah. Tentang sifat kalam ada isunya, sifat kudrat ada isunya, iradat ada isunya. Dan kita tak nak panjang tu, nak kabur asas-asas. Itu bahagian yang kedua, tauhid sifat. Yang ketiga, tauhid af'al. Tauhid af'al dengan erti pelaku segala kejadian, pembuat segala kejadian yang berlaku pada makhluk ini. Iaitu tauhid af'al menetapkan bahawa segala apa yang berlaku pada makhluk ini, sama ada terciptanya makhluk atau binasanya makhluk, dan segala aktiviti yang berlaku pada makhluk seluruhnya ni, pelakunya, pembuatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain lagi. Jadi tauhid af'al berarti kita meyakini bahawa tidak ada yang melakukan segala apa yang berlaku pada makhluk ini melainkan Allah. Hidup, mati, sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, untung, rugi, sikit, banyak, itu, macam-macam semua perkara yang berlaku pada makhluk ini, pelaku sebenar kejadian ini hanyalah Allah. Hakikat sebenar. Bahawa perkara ini tak akan berlaku kecuali yang melakukan itu hanyalah Allah. Yang ini dinamakan tauhid af'al. Itulah tiga pembahagian tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid af'al. Maka Tuhan yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ini, inilah Tuhan yang berhak disembah, diibadahkan. Yang berhak kita sembah, yang berhak kita yakini ketuhanannya dan kita ibadahkan dia. Inilah pembahagian tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Perinciannya, cabang-cabangnya, pecahnya sangat banyak. Setiap cabang-cabang tauhid tadi itu masing-masing ada dalil dia, ada huraian dia, ada persoalan, ada isu dia macam-macam. Cuma hari ini saya nak sebut sikit sebab memandangkan masa lah. Saya pilih sedua. Isu yang berkait. Isunya banyak, tapi kita nak pilih saja. Iaitu hari ini ada trend tauhid baru yang cuba disebarkan, yang disebut tauhid tiga serangkai. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Gaya ni saya nak beritahu, ini bukan gaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak belajar tauhid ini nak pegang, lah silalah. Tapi saya nak beritahu, ini bukan disiplin tauhid yang diajar menerusi jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nak buat tu je. Kalau ada orang nak belajar tauhid, nak pegang, lah silalah.
Cuma saya nak beritahu, itu bukan trend, bukan metod ajaran Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Isunya banyak, cuma saya nak ambil salah satu saja isu. Kenapa saya kata dia bukan Ahlus Sunnah? Kerana dia ada banyak isu. Salah satu isunya, Tauhid aliran ini mengecohkan Tauhid kepada tiga: uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Lalu mereka jelaskan bahawa Tauhid rububiyah dengan bererti bahawa tidak ada pencipta seluruh alam ini melainkan Allah. Yang mencipta dan mentadbir alam ini melainkan Allah. Mereka namakan ini sebagai Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah iaitu Tauhid ibadah. Bahawa tidak boleh diibadahkan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan, yang dilakukan ibadah melainkan hanya kepada Allah. Ibadahnya itu perlu hanya kepada Allah. Yang ini mereka namakan sebagai Tauhid uluhiyah. Kemudian ada Tauhid al-asma' wa sifat. Yang ini segala apa yang disebut dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala, mereka pegang seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Quran kata macam tu, begitulah yang dipegang. Baik, tanpa kisah 2-3 ni nak ambil saja malam. Bahawa Tauhid ini, saya tak beritahulah rujukan, nanti company pula mana mau rujukan. Bahawa antara ajaran-ajaran yang dia ajar melalui Tauhid ini, mereka kata, mereka pecahkan, bezakan antara Tauhid rububiyah dengan Tauhid uluhiyah. Mereka bezakan. Dalam Ahlus Sunnah, uluhiyah, rububiyah ni serupa je, tak ada beza. Tuhan yang Maha Esa, tak ada beza. Tapi dalam Tauhid ini dia pecah. Tak apa lagi. Tapi isu yang timbul, salah satu isu yang timbul daripada pembahagian ini, salah satu, iaitu mereka kata bahawa ada segolongan orang yang bertauhid Tauhid rububiyah. Dia betul Tauhid rububiyah, tapi dia rosak Tauhid uluhiyah. Ini kenyataan yang kita tak boleh nak terima. Rosak Tauhid uluhiyah ni ibadah ni kan rosaknya rububiyah. Tidak akan jadi betul Tauhid rububiyah, tapi salah dari segi Tauhid rububiyah betul, uluhiyah di sana. Itu tak akan berlaku. Itu adalah kenyataan yang keliru. Tapi dalam ajaran Tauhid ini, itulah antara faktanya. Ada golongan manusia dia kata, iaitu mereka ni bertauhid, betul ahli Tauhid, tapi Tauhid rububiyah. Tapi mereka rosak kerana rosak pada bahagian Tauhid uluhiyah. Betul tak kenyataan? Baik, saya nak beri contoh. Bila ditafsirkan, bila mereka katakan bahawa yang betul ni Tauhid, mereka bertauhid rububiyah. Mereka kata kepada siapa? Mereka tujukan kepada kelompok musyrikin dulu. Musyrikin zaman Nabi dan zaman-zaman sebelum. Mereka kata mereka ini adalah ahli Tauhid, tapi Tauhid rububiyah. Mereka hanya rosak dari segi Tauhid uluhiyah. Sebab mereka sembah patung. Mereka sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi rububiyah, mereka adalah ahli Tauhid. Kenyataan ini kita tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Sebab apa? Nabi contoh. Saya nak beritahu satu lah. Kalau kita nak jelas serba-serbi dalam satu masa, bukan ni lah. Tapi satu-satu isu. Bahawa kat mana masalah pada pattern Tauhid ini? Salah satu ni, bila mereka kata orang-orang musyrikun itu, mereka adalah ahli Tauhid. Tapi Tauhid rububiyah. Cuma mereka ni syirik dalam bab uluhiyah saja. Baik, kenapa mereka kata orang musyrikun dulu ahli Tauhid? Tauhid rububiyah. Dan betul tak mereka kata tu? Tengok. Mereka kata, dalil yang mereka pakai, yang dipakai oleh pendukung pada aliran Tauhid ni, dipakai dalil macam mana? Pakai dalil ayat Quran. Ayat Quran juga. Tapi tafsiran yang tidak jitu. Ayat Quran tetap ayat Quran. Tafsiran yang tidak jitu. Apa ayat ni? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Inilah yang dalil mereka pegang sehingga mereka katakan orang musyrikun dulu ahli Tauhid. Tauhid rububiyah. Dalilnya dengan nas Al-Quran juga. Wala in sa'altahum, sekiranya kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah.
Mereka kata, siapa mereka itu? Orang musyrikun dulu. Mereka akan kata Allah. Atas ayat ni lah mereka pegang, lalu mereka menetapkan bahawa orang musyrikun dulu ahli tauhid. Tauhid rububiyah. Betul ke gitu? Boleh pakai ke? Apakah semata-mata meyakini bahawa pencipta alam ini adalah Allah sudah cukup untuk kita mengatakan dia ahli tauhid, tauhid rububiyah? Tidak betul. Kalau semata-mata kita kata dia ni percaya bahawa pencipta langit dan bumi seperti yang disebut dalam Al-Quran itu hanyalah Allah, semata-mata atas buah tu kita nak kata dia ahli tauhid, itu bercangkuh dengan ayat lain. Cangguh dengan ayat lain. Tapi itulah kenyataan. Mereka ni ahli tauhid, tauhid rububiyah. Dan saya mendengar ulasan ni saya dapati ulasan ni dalam banyak kitab yang mereka karang. Dan diungkapkan oleh tokoh-tokoh besar mereka yang sekarang ni sudah ada rakaman. Zaman dulu mungkin payah. Tak ada rakaman. Hari ni rakaman tebeng ada belaka. Tapi itulah ungkapan. Bahawa orang musyrikun ni ahli tauhid, tauhid rububiyah. Baik, saya nak semata-mata yakin bahawa pencipta seluruh alam ini adalah Allah itu, dengan semata-mata itu kita nak kata dia ahli tauhid, tauhid rububiyah, itu tidak betul. Salah satu dalil tak betulnya, kita baca ayat lain saja. Baik. Ambil cara mudah. Orang yang percaya kepada pencipta ni adalah Allah ni banyak. Termasuklah orang Yahudi. Termasuklah orang Nasrani. Mereka juga percaya bahawa pencipta seluruh alam ini adalah Allah. Termasuk kelompok yang percaya bahawa pencipta alam ini adalah Allah. Tapi apa kata Allah kepada mereka ni? Apa kata Allah? Tidakkah kita dengar Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasan. Tidakkah Allah Taala beritahu sesungguhnya telah kufur siapa? Orang Nasrani, Kristian yang kata innallaha salisu salasan. Allah Taala itu adalah satu di antara tiga. Satu bahagian di antara tiga bahagian. Dipanggil salah satu aqanim. Jadi dengan nas Al-Quran, Allah Ta'ala bilang, laqad kafara. Mereka itu kufur. Macam mana pula kita kata dia ahli tauhid? Tidakkah itu pelik? Dengan nas Al-Quran. Jadi ini canggung. Macam mana dikatakan orang musyrikun tak ahli tauhid, tauhid rububiyah? Semata-mata kerana percaya Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi. Orang Nasrani pun percaya. Tapi tengok nas Al-Quran, laqad kafara. Mereka ni kufur. Sebab apa? Kerana keyakinan mereka kepada Allah tu tidak cukup sifat. Jadi semata-mata percaya bahawa pencipta langit dan bumi ini sebagai kita nak mengesahkan kerana dia percaya je Allah pencipta langit dan bumi, nak kata dia ahli tauhid rububiyah itu tidak tepat, tidak betul kenyataan. Sebab nak mensabitkan tauhid rububiyah ni dia kena penuh ciri itu betul. Ciri Tuhan yang kita percaya itu ciri yang betul. Maka sebab tu ayat tu sebut laqad kafara, kufur. Kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sebab apa? Orang Nasrani ni dia percaya Allah Taala macam kita kok. Dia percaya Allah Taala pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan dia percaya Tuhan pun dia kata Tuhan ni satu dalam tiga. Tuhan dia. 3 in 1. Tuhan dia. Tuhan Ayub, Tuhan Ruhul Qudus. 3 dan 1. Kita pun pening nak faham macam ni. Mereka sebut salah satu aqanim. Sampai sekarang tidak dapat dijelaskan dengan baik. Nak beritahunya, apakah semata-mata kerana percaya bahawa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah cukup untuk kita kata dia ni ahli tauhid seperti yang didakwa? Tak boleh nak pakai. Itu saya nak beritahu. Itu salah satu sajalah. Bahawa hakikat kenyataan kalau kita nyata bahawa orang musyrikun ni ahli tauhid, tapi tauhid itu tauhid rububiyah, itu adalah kenyataan yang bercampur dengan ayat Al-Quran yang lain. Orang-orang musyrikun ni mereka bukan saja percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Tuhan yang lain. Sebab tu panggil syirik. Allah dipercayakan,
tapi percaya ada lagi yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan yang lain daripada Allah. Atas dasar itu mereka dinamakan syirik. Jadi kalau kita sebut mereka ni sebagai ahli tauhid rububiyah, itu adalah perkara yang bercanggah dengan ayat lain. Jadi saya nak beritahu bahawa tauhid gaya itu bukan gaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sepoin itu dalam amalan. Nanti isu-isu cabang-cabang banyak. Sifat kalam, sifat tauhid af'al dengan isu macam-macam pecahan itu banyak lagi tentang tauhid ibadahnya. Itu nanti insya-Allah kalau waktu-waktu yang akan datang kita akan kupas semula. Itu isu-isu teknikal yang perlu kepada huraian yang tertib. Kalau saya huraian membuk nanti pening. Faham? Jadi waktu tu saya rasa saya boleh jelas secara mudahlah bahawa kenyataan bahawa orang musyrikun ahli tauhid, iaitu tauhid rububiyah, kenyataan yang bercanggah dengan Al-Quran. Tapi kenyataan itulah yang diterima pakai di dalam akidah 3 serangkai. Jadi saya nak beritahu bahawa itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang nak pegang manhaj itu silalah, tak apa. Dia rasa dia betul. Siapa saja yang rasa manhaj ni betul, pegang Allah, silalah. Tapi saya nak beritahu metod tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tauhid zat, sifat dan af'al. Dan Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan inilah yang berhak untuk diibadah. Ataupun kita boleh tambah selagi tauhid uluhiyah. Ada setengahnya menambah tauhid uluhiyah saja. Iaitu nak mengesahkan Tuhan inilah yang berhak untuk diibadahkan. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.